أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dapat menaikkan solat asar. Kita dapat juga sampai pada waktu ni, sampai pada hari ni kita berpuasa. Aku kata datang dekat lagi. Jadi insyaAllah berapa hari yang masa? 23? Ya. 22? Malam 23? InsyaAllah. Maknanya sedar tak sedar kita dah nak habis lah Al-Quran ni. Kita bongkar InsyaAllah kan. Apa? Sedar tak sedar dah banyak lah ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang dah cuba kita cari kan. Walaupun mungkinlah tak bukan yang paling lengkap kan. Tapi insyaAllah kita dah cuba kita dah go through almost 22 juzuk kan. Asal almost lah, memang dah 22 juzuk dah 22 juzuk lah kita go through Jadi insyaAllah hari ni kita akan go through lagi 2 juzuk. Hari ni kita buat satu anjakan paradigma, kita tadabbur 2 juzuk terus. Iaitu juzuk 23 dan 24. Jadi sebelum tu mungkin kita boleh nak refresh sikit kita tengok balik surah-surah sebelum ni kan, yang telah kita go through, yang mungkin ada kaitan yang jelas dengan juzuk 23 dan 24 ni. Ya. Hari ni juzuk 22 ni. 23 lah. 22-23. Tak apa. Juzuk 22 dan 23 nak. Jadi kita tengok beberapa surah sebelum ni. Kalau tengok surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml kan. Surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml ni dua-duanya menyuruh umat Islam untuk capai satu untuk jadi terkedepan kan. Untuk jadi terkedepan. Sebab apa? Sebab dalam surah Asy-Syu'ara Allah suruh kita jadi Allah suruh kita kuasai syair-syair kan. Kalau macam masa zaman Nabi Musa, sihir Kalau macam masa zaman Nabi Muhammad SAW, syair tu sendiri kan. Dia kena kuasai. Dan kemudian dalam surah An-Naml tu peradaban. Kita tengok macam mana jin, manusia, burung-burung tunduk kepada kerajaan Nabi Sulaiman yang penuh dengan civilization kan. Yang sangat hebat civilization Macam mana dalam kalangan rakyat dia tu ada yang boleh angkat singgasana Ratu Sabak datang ke tempat ke istana Sulaiman. Allah alam. Tapi ke situ tapi ke tempat Sulaiman kan. Itu dua Lepas surah An-Naml apa pula? Surah Al-Qasas Surah Al-Qasas ni Allah kata Allah ceritakan tentang kisah Nabi Musa kan. Dan macam mana Allah kata Allah akan kembalikan Nabi Musa tu kepada ibunya kan. Dan Allah akan jadikan Nabi Musa tu sebagai penyelamat Mesir kan pada waktu tu. Jadi kita kena percaya dengan janji Allah. Kena percaya dengan janji Allah, yang mana janji Allah tu akan terlaksana kan. Sama juga macam mana kita dengar orang kata Islam akan menang kan. Benda tu pasti akan jadi kan. Tapi kita yang kena bergerak. Lalu dalam kita nak bergerak tu, kita tengok surah Al-Ankabut kan. Allah kata jangan berlindung selain daripada Allah. Kalau berlindung selain daripada Allah, sia-sia lah. Macam berlindung dekat sarang labah. Cuba kat luar hujan kan, kita duduk bawah sarang labahan, basah juga kan. Siap sarang labah tu kena kita kan. Maknanya betapa lemahnya. So kebergantungan kita kena kebergantungan kita kena sentiasa kepada Allah. Kemudian surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ni Allah cerita pasal kekalahan Rom, tapi akan menang dalam masa beberapa tahun lagi kan. Kita tahu umat Islam menyebelah Rom sebab
Rom ni dia Kristian kan. Dan Parsi pada waktu tu, yang mana kuasa besar yang dia lawan adalah apa nama dia? Majusi. Majusi, menyembah matahari kan. Mana kita kena berpihak pada yang lebih kurang mudarat. Apa nama dia? Cik, berpihak pada yang lebih kurang mudarat tu. Ada term ni? Ada. Tak apa. Tak penting. Jadi kita kena yakin kan, dengan kekuasaan Allah kan. Mungkin nampak macam sekarang Rom kalah, tapi nanti Rom akan menang kan. Sebab apa dia menang? Atas kekuasaan Allah kan. Jadi dalam surah Rom ni banyak je cerita pasal kekuasaan Allah. Qudratullah. Lepas tu surah Luqman. Surah Luqman ni sangat menarik lah kan. Surah Luqman ni insyaAllah kita pernah hafal untuk SPM, ataupun pernah belajar kan. Yang mana kita tengok Luqman ni, Luqman yang Luqman yang hakim kan, Luqman yang berhikmah kan. Luqman yang berhikmah, dia ajarkan kepada anak dia macam mana nak jadi seorang manusia kan. Surah Luqman ni dia merupakan intipati tarbiyah kan. Kalau kita nak mengajar orang, ni make sure tahu. Tak semestinya nak kahwin ni okay. Kan. Contoh kalau kita ada ada adik kan. Ada adik. Macam mana kita nak didik adik kita kan. Macam ni lah. Macam ni. Apa yang macam Luqman ajar kepada anaknya. Menarik lah. Ada beberapa poin-poin kan. Kalau dalam buku ni ada 6 poin yang mana dia ajarkan kepada anak dia. Di mana kita mungkin Allah alam. Masa bila tak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi zaman Nabi yang terdahulu lah. Tak sure bila. Okay. Lepas tu dalam surah Luqman juga Allah ada cerita Allah ada bincangkan satu benda yang sangat penting lah, especially bagi kita kan. Bagi kita generasi Islam yang entah keberapa entah. Allah kata wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi' ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, tapi kami mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya. Nampak? Kalau faham lah kan? Dia kata kat sini yang anak-anak ni dia ikut je apa yang bapa-bapa dia buat kan, instead of dia belajar sendiri kan. Jadi persoalan ni adalah sama ada Islam warisan atau Islam pilihan. Islam warisan atau Islam pilihan. Kita ni semua Islam warisan lah by default. Tapi macam ni kita nak jadikan Islam tu something yang kita pilih kan. Kita kena belajar, kita kena tahu, kita kena buat apa yang ni lah. Kita kena ambil poin-poin yang telah Luqman bagi pada anak dia kan. Barulah insyaAllah kita boleh katakan yang Islam ni kita pilih kan. Bukannya kita waris daripada bapak kita. Lepas tu surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ni adalah segue lah untuk masuk juzuk 22-24 ni. Sebab apa? Surah As-Sajdah ni dia simbol dia adalah kita ni nak sujud taat kan pada Allah kan. Kita tunduk lah dengan kekuasaan Allah kan. Jadi dalam juzuk 22 dan 23 ni kita akan membincangkan tentang kita berserah kepada Allah. Macam mana kita penyerahan diri kepada Allah. Ada 6 surah yang akan membincangkan tentang perkara-perkara ni. Dan yang menariknya sebelum-sebelum ni kita bincangkan pasal manhaj ataupun macam mana Islam tu sebenarnya kan. Lepas tu dalam juzuk 22-23 ni kita akan tengok yang benda-benda tu kan, benda-benda yang kita tegakkan Islam dan sebagainya tu, dia asas dia adalah ni, berserah diri kan. Tak guna kalau kita bina civilization macam Nabi Sulaiman tapi tak ada keberserahan kita tak berserah diri kepada Allah. Sia-sia. Okay. Jadi insyaAllah pendek juga hari ni. Itu tadi recap Jadi ada 6 surah aku cakap dia. Yang pertama surah Al-Ahzab. Lepas tu surah Sabah family kan.
Lepas tu surah Fatir, lepas tu surah Yasin, lepas tu As-Saffat, lepas tu Sad. Okay. Jadi kenapa aku review tadi, sebab ada kaitan lah dengan beberapa, dengan surah-surah ni. Jadi kita tengok yang pertama surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ni dia punya tema adalah berserah diri kepada Allah semasa timbul kesulitan. Semasa timbul kesulitan. Kita tahu Ahzab tu adalah perang. Taklah perang, kita macam Al-Ahzab tu bersekutu kan. Tapi dia merujuk kepada perang lah kan, perang Khandaq kan. Jadi perang Khandaq ni merupakan satu kesulitan lah. Sebab apa, masa tu umat Islam dikepung kan. Dikepung. Jadi macam dalam ayat 22 surah Al-Ahzab, Allah kata, Allah kata dan ketika orang-orang muslim melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Apa yang dijanjikan itu merujuk pada tu lah, pada ujian, pada kesulitan yang akan dihadapi bila kita berpegang pada Islam ni kan? Jadi walau dalam apa jenis kesulitan pun kita kena berserah kepada Allah kan? Dan dalam surah ni Allah ceritakan lagi pasal Zaid bin Harithah kan? Yang mana dia menceraikan isteri dia. Lepas tu Rasulullah berkahwin dengan isteri dia tu, bekas isteri tu. Kalau kan benda tu sulit lah kan, sebab Zaid bin Harithah tu adalah anak angkat kepada Nabi Muhammad kan. Tapi awak tunjukkan yang mana apa-apa pun kena berserah kepada Allah. Lepas tu ada juga Allah ceritakan isteri-isteri Rasulullah minta nafkah dalam kesempitan. Make sense lah kan, sebab macam waktu tu macam susah sebagainya, tapi nak minta nafkah kan. Lepas tu macam ni dalam tu, dalam surah Al-Ahzab Allah ceritakan kalau nak juga cerai ya, juga macam mana salah cakap lah. Jadi Allah tunjuk yang mana walau susah macam mana pun kan, nak kena minta nafkah dan sebagainya, apa pun kena berserah pada Allah kan. Kalau beria-ia nak minta nafkah tu, walaupun dah tahu dalam kesempitan, maknanya macam tak besar diri kepada Allah, macam tu lah. Allah salah soalnya tak kan. Jadi bukan macam tu lah kan. Dan satu lagi isu yang timbulkan adalah pasal hijab pasal hijab. Hijab ni adalah satu benda sulit kan. Macam dalam surah An-Nur Allah kata tutup kerudung, tutup dada kan. Tapi dalam surah Al-Ahzab ni Allah kata tutup semua kan, agar kamu ni agar kamu ni nampak lain lah kan, nampak sebagai seorang mukmin lah, dan juga kamu dilindungi. Tu. Jadi benda ni adalah benda yang sulit tapi Allah kata apa-apa kena berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Lepas tu dalam ayat 36 Allah kata Jadi dalam ayat ini Allah kata tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka kan. Maknanya kalau Allah dah bagi satu pilihan ni, itu je pilihan kita kan. Tak pantas kalau sini tulis tak pantas lah, misal kita tak patut lah kan nak pilih pilihan lain. So kita tahu yang pilihan lain itu adalah salah kalau kita tak berserah diri kepada Allah. Okey, itu satu lah. Al-Ahzab berserah diri kepada Allah walaupun situasi itu sangat sulit sangat susah. Lepas tu surah Sabah. Surah Sabah ni Allah kata berserah diri untuk menuju peradaban. Sabah ni kita tahu yang tu lah cerita Ratu Sabah kan, quote Balqis kan. Jadi dekat dalam surah Sabah ni Allah tunjukkan perbezaan antara dua peradaban. Satu peradaban yang mana dia berserah diri kepada Allah, kerajaan Daud dan Sulaiman.
Lepas tu kerajaan Sabah, yang mana diorang ni dah diberitahu tapi ingkar juga. Ada dalam ayat 15 sampai 17. Jadi dalam surah Sabah ni juga ayat 45 Allah dia kata yang mana kerajaan Sabah tu kan, tak pun tak ada spesifik kerajaan Sabah. Allah kata sebelum ni orang tu 10 kali ganda lagi power daripada kaum musyrikin pada hadapan dia kan, pada waktu tu. Tapi mereka juga bila dia ingkar, dia tetap kena azab kan. Allah tunjuk yang mana hukum dia tetap sama lah. Hukum dia tak sama kan. Orang yang lebih maju daripada musyrikin Mekah pada masa dia kan, bila dia ingkar pun kena azab. Apatah lagi orang musyrik Mekah yang tak seberapa maju 1/10 kemajuan dia daripada kerajaan Sabah ni. Adalah ayat 45 Allah cerita. Jadi dalam kita nak mencapai peradaban pun kena berserah diri kepada Allah. Itu surah Fatir pula. Surah Fatir dan surah Sabah ni dia macam complement each other. Sebab apa? Surah Sabah ni dia macam tunjuk pada dunia peradaban kan. Lepas tu surah Fatir ni tunjuk pada kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di akhirat. Kalau kita tengok surah Fatir ni, dia mula-mula Allah cerita pasal malaikat. Allah cerita pasal malaikat. Dan selalunya bila ada cerita pasal malaikat ni, dia merujuk pada apa? Cahaya. Apa sifat malaikat? Taat kan? Dia taat, tunduk, patuh dan sebagainya. Maknanya kita boleh nampak yang surah Fatir ni dia nak merujuk pada tu lah kan? Nak merujuk pada itu. Jadi dekat dalam surah Fatir ayat 10 Allah ada tunjuk yang kemuliaan tu datang dari Allah. Dah. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Dan seterusnya. So Allah kata, kalau kita nak kemuliaan, ketahuilah bahawa kemuliaan itu datang dari Allah. Maka kenalah kita berserah diri kepada Allah kan? Fatir tu maksud dia pencipta. Ada tadi tulis apa lah pencipta lepas tu dalam surah Fatir ni dia banyak cerita Qudratullah kan, cerita pasal langit dan bumi, laut tawar dan laut masin kan. Sebab apa Allah tunjukkan kontra-kontra ni? Allah nak tunjukkan yang mana Allah lah yang mampu untuk menggabungkan dua-dua benda ni yang kontra dalam satu ciptaan ni dan dalam dunia ni kan. Allah je yang mampu. Okey. Lalu seterusnya surah Yasin ni. Surah Yasin selalu kita baca untuk malam Jumaat dulu kan, insya-Allah dulu. Jadi dalam surah Yasin ni adalah perintah untuk berserah diri kepada Allah dengan terus komit dalam berdakwah. Dalam berdakwah kena terus komit dalam berdakwah. Sebab dalam surah Yasin ni Allah kelompokkan manusia ni kepada dua. Dalam ayat 11 Allah, dalam ayat 10 Allah kata ada manusia yang hatinya mati kan. Kita cakap macam mana pun dia tak dengar kan. Lepas tu dalam ayat 11 Allah kata ada orang yang hatinya hidup kan, hatinya hidup kan. Jadi dalam ayat 12 Allah kata Allah yang mencatat amal, Allah yang mencatat amal kita, Allah yang akan menghidupkan kita. Apa yang kita kena buat adalah kita kena berdakwah je. Kita kena berdakwah je. Kita kena ajak orang masuk Islam kan. Masuk Islam. Kita kena ajak orang kepada kebenaran kan. Sebab kalau kalau diorang punya hati mati ke, hati diorang hidup ke, itu Allah punya urusan kan. Allah yang buat lah. Kita cakap Allah punya kuasa lah kan. Jadi kita kena buat macam Habib An-Najjar. Tak ada tulis dalam Al-Quran Habib An-Najjar. Tapi lepas ayat 12 tu Allah ceritakan tentang ada satu kaum ni yang ada 3 rasul. 3 rasul kan. Tapi tak dengar kata kan. Sampailah ada seorang ni, dia datang daripada ujung kota, dia ajak orang masuk Islam kan. Dan lepas tu bila dia dah mati, tak cerita macam mana dia mati kan. Tapi bila dia mati, dia berada di syurga kan. Nak tunjukkan act
of ajak orang masuk Islam tu, ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada kebenaran tu, kan, itulah yang lebih penting, kan. Sebab mati dan hidup hati-hati orang ni Allah yang pegang, kan. Itu semua kuasa Allah. Yang kita perlu buat adalah kena terus komit dalam berdakwah, kena terus buat, kan. Itu surah Yasin, perintah untuk berserah diri dengan terus berdakwah. Kemudian surah As-Saffat. As-Saffat pun dia lebih kurang dengan surah Al-Fatih juga. Sebab apa? Permulaan dia menceritakan tentang malaikat. Mana kita boleh infer yang mana As-Saffat ni pun nak suruh kita berserah diri, nak suruh kita taat, nak suruh kita tunduk. Jadi tema dia adalah berserah diri di sebalik hikmah perintah Allah. Kadang-kadang Allah memerintahkan kepada kita, benda kepada kita, tapi kita tak boleh nak explain apa pasal, kan. Sebagai contoh, solat, kan. Kenapa kita solat ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Ada orang come up dengan fakta-fakta saintifik, kan. Macam nanti perjalanan darah laju, kalau sembahyang jemaah tu ada cas-cas positif negatif ni semua, kan. Tapi secara zahir ni kita tak nampak apa dunia kelebihan, apa dunia hikmah, kan. Tapi kita kena tetap juga berserah diri kepada Allah. Dan Allah tunjukkan benda ni, Allah manifestasikan, kan. Allah manifestasikan keberserahan diri ni, kan, dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam surah As-Saffat, kisah Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana Nabi Ibrahim minta anak, lepas tu dapat anak. Lepas tu tiba-tiba dah dapat anak, kena bawa pergi, kena sembelih lah, kan. Nabi Ibrahim tak tahu kenapa, kan. Dia dapat mimpi, kan. Dia dapat mimpi. Lepas tu dia terus buat tanpa bertanya, tanpa nak cari hikmah dan sebagainya. Dia tak buat benda semua, dia terus buat. Lepas tu Allah kata dalam ayat 22 sampai 27 surah As-Saffat 22 sampai 27, diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah. Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya, mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian lain saling berbantah-bantahan. Ayat yang nak diceritakan ni adalah 26 tu lah, kan. Jadi orang-orang yang engkar ni, dia akan dibawa, akan ditarik ke neraka. Tapi pada satu tempat dia akan diberhentikan dan ditanya, apasal tak tolong-tolong, kan. Asal tak asal tak tolong-tolong, kan. Dan pada hari itu diorang takkan menjawab lah. Sebab pada hari itu diorang akan berserah kepada Allah, kan. Semua orang pada hari akhirat ni akan berserah kepada Allah, kan. Jadi maknanya kat sini, daripada kita nak tunggu kita berserah diri nak masuk neraka, baik kita berserah diri sekarang ni untuk menjaga diri kita daripada api neraka, daripada azab, daripada murka Allah dan sebagainya. Walaupun kita tak faham, walaupun kita tak nampak hikmah di sebalik ni. Dan lepas tu ada juga diceritakan tentang kisah seorang ahli syurga yang mana dia pergi visit kawan dia kat neraka, kan. Ada dalam surah As-Saffat. Okey. As-Saffat ni maksudnya barisan-barisan, merujuk pada barisan-barisan malaikat lah. Ada dalam ayat 1, barisan malaikat-malaikat yang patuh. Okay. Dan akhir sekali surah Sad dalam juzuk 23. Dan surah Sad ni dia kisah-kisah Nabi yang bertaubat. Ingat kita juga kena bertaubat, kan? Kalau Nabi pun bertaubat, kita apatah lagi. Macam tu, better way to saying it, kan? Lepas tu ada kisah 3 orang Nabi. Yang pertama Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Nabi Daud, kisah dia, kaum dia datang kepada dia untuk bertanya tentang sesuatu, dan gesa dia untuk come up dengan satu solution lah. Jadi dia terburu-buru bagi satu fatwa. Lepas tu dia tahu silap lah, keterburu-buruan itu, kan. Jadi dia bertaubat. Ada dalam ayat 22 sampai 25 surah Daud, kisah Nabi Daud, surah Sad, ayat 22 sampai 25. Lepas tu kisah Nabi Sulaiman pula. Kisah Nabi Sulaiman, dia
Macam mana? Pasal kuda. Dia diberi kuda ke apa? Ya. Ayat 31 sampai 33. Ni 31. Maksud dia, ketika pada suatu sore petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yang membuat aku tersibukkan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletek di atas kerusinya sebagai tubuh yang lemah. Kemudian dia bertaubat. Sini ada dua lah. Yang pertama, didatangkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda kan. Dan dia rasa happy lah tengok kuda kan. Dia macam tengok poni kan, macam oh datang poni, dia makan carrot, kita boleh belai kan. Tapi dengan sukanya kepada kuda tu, buatkan Nabi Sulaiman lalai kan, terleka kan. Jadi dia segera bertaubat. Dia segera bertaubat. Ya? Tengok kuda. Tengok kuda lah sampai petang. Ha? Macam tak ada dosa, tapi jadi lalai dengan Allah. Ayat 20. Kita baca sekali ya. Ayat 32. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, dalam kurungan kuda, yang membuat aku tersibukkan dari ingat akan kekuasaan Tuhanku sampai matahari terbenam. Kita tahu yang kuda tu didatangkan kepada dia pada waktu petang, waktu sore kan. Lepas tu cuba bayangkan, seronok sangat tengok kuda sampai matahari, sampai maghrib kan, main kuda kan. Lepas tu ayat 33 Allah cerita, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, Nabi Sulaiman. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda tu. Sama tak terjemahan mengusap-usap? Kalau dia ni, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Dia potong, dia bunuh dia. Nabi Sulaiman. Ya, sebagai mufassirin mengatakan Nabi Sulaiman menyapu kaki dan leher kuda itu kerana sayang terhadapnya. Bila ada dua lah. Sebab macam dekat dalam buku ni dia kata potong. Leka kan, potong lah. Tak. Macam ada satu cerita tu, ada orang ni dia ada kebun. Dia solat dalam kebun dia. Sampai tu dia solat, dia terlupa beberapa rakaat, dia bakar kebun. Sebab dia leka. Lepas solat, lepas solat. Lepas Nabi Sulaiman sedar dia buat salah tu, ada potong. Kalau dia leka potong. Bukan perbuatan memotong kuda yang dia suka, tak. So dia lepas dia sedar baru dia potong. Okay. Kan. Dah tunjuk betapa sensitif. Lepas tu yang kisah ketiga, kisah Nabi Ayub, ayat 44. Nabi Ayub dia bersumpah nak pukul isteri dia kan. Lepas tu alamak salah ni, mana boleh kan. Atau Allah kata ambil ambil rumput apa dunia nisbah, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dia dah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Nampak tak? Kita suka hati orang Melayu suka sumpah. Apa sumpah orang Melayu tu? Anggap. Tak kisah dia sumpah, aku sumpah nanti aku akan balas dendam lah. Kalau aku sumpah aku akan nak bunda lah kan, lalu tak buat kan. Tengok macam ni Nabi Ayub. Allah kata, Allah tegur, jangan sukati langgar sumpah. Jangan langgar sumpah. Kita sukati je orang Melayu. Itu masalah kan. Kita kena keluar dari tu kan. Jadi Allah dah ceritakan. Macam Nabi Daud, kalau orang berkata, kalau orang tanya-tanya, jangan sugati je kita nak jawab kan. Tanpa kita fikir betul, tanpa kita consult orang betul apa, tengok buku semua kan. Kadang-kadang kita, especially orang yang duduk overseas ni, orang tanya-tanya, oh kacau kan. Macam mana Fendi Junior nak tanya, macam mana Fendi, oh kita pun atau nanti cakap pasal benda yang salah pun kita cerita kan. Benda tak betul tapi kita sebab nak tunjuk power kan, kita cerita kan. Lepas tu macam benda-benda melalaikan kan, banyak lah tak payah cerita lah, kita sendiri tahu kan.
Kalau kat dalam phone tu pun ada tulis larau kan. Tahu pula kan nak classify benda tu larau, tapi ada juga dalam phone. Macam mana kan? Kalau ikut macam cerita Nabi Sulaiman, dia buang kan, dia potong terus kuda kan, dia buang benda-benda yang melalaikannya. Lepas tu macam Nabi Ayub bersumpah kan, tak dapat lah. Jangan main-main nak sumpah kan, kena buat juga. Jadi kat sini 3 cerita yang Allah tunjuk, yang mana kalau dah buat salah tu kena berserah diri kepada Allah tanpa apa? Tanpa tolak ansur lah kan? Kena terus berbaik kepada Allah kan? Kalau tengok macam ni kisah Nabi Sulaiman tu, betapa drastiknya kan, dia bunuh kuda kan? Kita kena kembali kepada Allah bila kita dah tersilap kan? Dan tak ada ni lah, tak ada tolak ansur lah, tanpa penolakan walau sedikit pun. Kalau kita quote dalam buku ni lah, tanpa penolakan walau sedikit pun. Dan kemudian dalam surah As-Sad ni juga dia cerita pasal iblis yang tidak berserah diri. Ni dia refer kepada ni lah, kisah iblis dengan Nabi Adam lah kan. Jadi nak tunjukkan kontra apa? Nak tunjukkan kontra. Surah As-Sad. Okey. Surah yang sama nak tunjukkan kontra kan. Betapa indahnya Allah tunjukkan perbezaan kan. Allah tak bagi satu side je, Allah bagi dua side kan. Tengok dan compare sendiri kan. Okey. Jadi itulah kisah-kisah yang ada dekat dalam juzuk 22 dan 23, yang mana kesemuanya berkisah tentang berserah diri kepada Allah Ta'ala kan. Surah Al-Ahzab, walau sesulit mana pun, walau susah mana pun, even kena kepung dengan musuh macam dalam perang Khandaq, Allah kata kita kena berserah diri kepada Allah kan. Dalam surah Sabah Allah kata berserah diri kepada Allah tu penting kalau kita nak capai kemajuan peradaban kan. Seperti mana yang tunjukkan dalam kerajaan Daud dan Sulaiman, dan di-compare dengan kerajaan Sabah kan. Lepas tu dalam surah Fatir Allah ceritakan kita kena berserah diri. Berserah diri tu merupakan jalan yang satu-satu jalan untuk mencapai kemuliaan kan. Kalau kita nak kemuliaan tu ada kat Allah, kita kena cari kat Allah kan. Lepas tu kita kena contohi malaikat lah kan, yang mana yang telah ceritakan pada awal-awal surah Fatir tu untuk tunduk kan. Tunduk untuk sampai kemuliaan kan. Angel, malaikat kan macam simbol kemuliaan kan. Even orang barat pun tahu kan. Kita pun kena tahu dan kita kena buat dah kan? Kita kena buat, kita kena kejar kemuliaan. Kemudian dalam surah Yasin Allah tunjukkan dua kelompok manusia, iaitu orang yang hidup hatinya dan mati hatinya. Dan kita sebagai manusia, fellow manusia ni tak perlu, kita kena tahu tapi tak perlu fikir sangat. Kita kena buat je. Kita kena ajak orang-orang untuk kembali kepada Islam untuk kembali kepada kebenaran kan? Macam cerita Habib An-Najjar, dan reward dia syurga. Reward dia syurga. Lepas tu ayat surah Saffat Allah kata berserah diri di sebalik hikmah perintah Allah kan. Kita tak tahu pun kenapa Allah suruh, kita buat juga. Macam Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, yang mana Allah suruh datangkan ilham untuk sembelih Nabi Ismail dalam mimpi. Lepas tu surah Sad ada kisah 3 Nabi yang bertaubat, dan di-compare dengan kisah iblis yang tidak berserah diri, sombong, bongkak dan sebagainya. Boleh? Dapat InsyaAllah kalau yang mana yang tak habis baca 23, 22 ni, baca dan kemudian tengok lah kan. Biar, sebab bila kita bercakap kat sini tak semestinya kita boleh nampak paling best bila kita dah dapat gambaran, kita baca dan kita tengok apa yang Allah nak sampaikan kepada kita kan. Dan ini bukan benda yang rigid lah kan. Mungkin kita boleh nampak benda yang something yang lebih besar ataupun something yang lain yang kita boleh nampak kan. Ada ayat-ayat yang menyentuh hati kita kan. Dan benda-benda tu kita perlu bincang lah, kita perlu discuss dengan orang lain untuk meningkatkan iman, insyaAllah. Tu saja recap daripada surah Asy-Syu'ara dan juga juzuk 22 dan 23. InsyaAllah esok kita sambung dengan juzuk 24. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.